ونعوذ بالله من ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل أما بعد أحبتي في الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Tamun selama-lamanya kita ucapkan segala pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalil atas segala nikmat yang dianugerahkan Allah taala dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan Allah dengan nikmat sihat, nikmat iman dan Islam, taufik dan hidayah. Nikmat berada dalam bulan yang penuh barakah, iaitu bulan Ramadan. Nikmat kita dapat lagi terus melakukan amal soleh, kebaikan, kebajikan si Allah Ta'ala. Kita doakan semoga Allah sentiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmat kebaikan ini dipelihara. Mudah-mudahan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendapat kebaikan, kejayaan dalam kehidupan di dunia serta kehidupan di yaumul akhirah nanti insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari sama-sama kita banyakkan ucapkan selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga baginda, para sahabat dan semua yang mengikuti Nabi sampai ke hari kiamat. Juga yang dikasihi serta yang dimuliakan kepada para asatizah, tuan guru serta kepada semua para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah dapat sama-sama kita bertemu pada pagi ini setelah lama tak jumpa bulan lepas tak dapat jumpa. Jadi alhamdulillah kita jumpa dalam bulan Ramadan walaupun secara online, tapi mudah-mudahan pertemuan kita ni diberkati, dirahmati oleh Allah insya-Allah. Jadi pada hari ini kita nak tadabbur ayat Al-Quran iaitu daripada surah Al-Baqarah ayat ke-183. Surah Al-Baqarah ayat 183. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Baik, dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi ataupun dengan puasa ini agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Baik. Dalam ayat Quran ini yang saya yakin para jemaah sekalian mungkin ada yang menghafal ayat Quran ini ataupun yang dah biasa mendengar ayat Quran ini. Namun kita akan menggali banyak kebaikan, ibrah serta pelajaran yang kita boleh tadabbur sama-sama berfikir, merenunginya daripada ayat ini yang mana sebenarnya memberi manfaat yang sangat besar apabila kita sedarkan ayat ini memberikan pelajaran kepada kita melalui ibadah puasa ini kita boleh mencapai iaitulah kedudukan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita sebutkan tentang hikmah ayat Quran yang diturunkan di sebalik ayat yang mulia ini, bila Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dalam lafaz ya ayyuhalladzina amanu itu diketahui bahawa ayat ini adalah ayat ataupun yang diturunkan sebagai ayat madaniyah. Ayat yang yang turun selepas daripada hijrah Nabi SAW yang memiliki sifat-sifatnya seperti ya ayyuhalladzina amanu, iaitu Allah Ta'ala memanggil terhadap orang-orang yang beriman. Maka ayat madaniyah adalah ayat yang sifatnya juga yang kedua memiliki ayat-ayat hukum hakam. Perintah-perintah Allah Ta'ala serta syariat Allah Ta'ala banyak terdapat dalam ayat madaniyah berbanding ayat makkiyah atau surah makkiyah yang mana turun sebelum hijrah Nabi SAW. Kebanyakannya adalah menceritakan tentang iman kepada Allah, kepada hari akhirat dan sebagainya. Maka daripada ayat ya ayyuhalladzina amanu itu, kata sebahagian para ulama
tafsir menceritakan tentang bila disebut ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, artinya ayat ini adalah tujuannya untuk memberikan manfaat serta kebaikan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia macam pengumuman lah, pengumuman kalau kita pergi satu tempat tu dipanggil siapa dekat pengumuman untuk semua, siapa di sini yang bernama sekian-sekian, ya, maka sila bertemu di pejabat, contoh kan. Jadi bila disebut nama kita atau disebut kumpulan kita, maka dengan itulah kita kena ambil perhatian terhadap panggilan itu. Kerana apa? Kerana ia memiliki sesuatu kelebihan, keutamaan yang Allah Ta'ala khususnya nak berikan bagi orang-orang beriman. Kalau panggilan dekat satu tempat, dipanggil kita secara khusus, pastinya kita akan bersegera pergi tempat itu kerana pastinya ada benda yang penting, benda yang betul-betul kata apa, sangat-sangat perlu kita ambil perhatian ketika itu. Maka ayat Quran ini juga sama. Kalau kita jumpa ayat ya ayyuhallazina amanu, itu maksud ayat itu Allah Taala tujukan khusus kepada kita, maka ambillah perhatian daripada ayat tersebut. Kerana kalau kita tak ambil perhatian, kita akan rugi, ya, kita akan kerugian, kita akan kehilangan kelebihan besar yang Allah Taala nak bagi, bahkan hikmah dan keutamaan yang besar daripada ayat yang bakal kita bacakan selepas ni. Jadi kalau ayat Makkiyah, ayat Makkiyah biasa dimulakan dengan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ataupun ya bani Adam, wahai anak-anak keturunan Adam. Maka itu biasanya sifat bagi ayat Makkiyah ataupun ayat yang turun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya. Imam At-Tabari rahimallahu taala menyatakan bahawa maksud ayat ini ialah wahai orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, membenarkan keduanya dan mengikrarkan keimanan kepada keduanya. Itu maksud kata sebagian ulama tafsir seperti Imam At-Tabari rahimahullah taala, bahawa bila Allah Taala sebut ya ayyuhallazina amanu, itu maksudnya wahai orang-orang beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Mesti macam tu. Amanu mesti kedua-duanya. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW. Tak boleh seorang tu beriman pada Allah tetapi tak mahu beriman kepada Rasulullah, maka dia tidak dipanggil orang beriman. Macam tu. Sebab ada orang yang dia kata dia beriman pada Allah, tapi dia tak nak ikut, dia tak nak beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tergolong di kalangan golongan yang sesat, golongan yang kufur. Yang ni golongan kufur kafarah, maksud menutup, menutup kebenaran. Siapa? Kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia termasuk di kalangan orang yang tidak tergolong di kalangan orang beriman walaupun dia kata dia beriman pada Allah. Ada tak golongan macam ni? Ada. Contohnya golongan Yahudi dan Nasrani. Mereka kalau tanya kepada siapa mereka beriman, mereka kata kami beriman kepada Allah. Kami beriman kepada Rabb, kepada Allah. Tapi mereka ada panggilan-panggilan khusus mereka dalam agama mereka. Kalau Yahudi dipanggil El Shaddai, ataupun dipanggil dengan panggilan Ilah, dan sebagainya. Maka ini semua panggilan dalam bahasa Ibrani. Mereka beriman pada Allah, tetapi mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari golongan Arab. Orang Bani Israel kata dia dari golongan Arab, maka kami tak akan beriman kepada dia. Oleh sebab itulah mereka mencipta dan mengubah suai keimanan yang sepatutnya benar itu menjadi agama yang sesat. Seperti contohnya orang Yahudi asalnya adalah orang minal muslimin, kerana mereka itu Bani Israel yang mendapat panduan dari kitab Taurat. Sepatutnya mereka lah orang yang pertama beriman. Tapi mereka tak mau beriman pada Nabi Muhammad SAW, maka mereka mengubah suai kitab mereka, lalu mereka menjadikan Tuhan pula sesuatu yang mereka lemahkan, menjadikan Tuhan pula sesuatu yang perlu mengikuti mereka pula. Jadi mereka ubah suai agama mereka, sehingga orang-orang Yahudi menganggap bahawa Tuhan wajib mentaati kaum Bani Israel. Tuhan adalah bergantung kepada kaum Bani Israel. Na'udzubillah. Jadi
mereka dah jadi sesat dan melarat lagi dah, bila tak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam masa yang sama, begitu juga orang Nasrani, mereka menyatakan bahawa Tuhan ini memiliki anak, memiliki keluarga. Sedangkan Allah Ta'ala dalam surah Al-Ikhlas memberitahu bahawa Qul huwallahu ahad, Allah katakanlah wahai Allah Ta'ala itu adalah yang Maha Esa, Allahus Samad, Allah itu tempat pergantungan, tempat kita berharap bergantung. Lam yalid walam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan juga Allah Ta'ala itu pastinya yang Maha Esa, tidak seperti yang mereka sebutkan golongan Yahudi dan Nasrani. Jadi mereka Yahudi dan Nasrani menjadi kufur, menjadi menyimpang dari kebenaran, menjadi sesat oleh kerana mereka tidak mahu beriman kepada Rasulullah SAW dan syariat Islam yang telah turun melalui Quran dan hadis Nabi SAW. Maka mereka juga mengubah suai agama dan mereka menjadi golongan yang sesat di sisi Allah. Maka mereka tidak dipanggil golongan yang beriman, melainkan mereka dipanggil golongan yang kufur kepada Allah Ta'ala. Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala pun juga menafsirkan bahawa ayat ini, ya ayyuhallazina amanu, firman Allah Ta'ala ini ditujukan kepada orang beriman dari umat manusia, dan ia merupakan satu perintah yang Allah akan sebutkan yang memiliki begitu besarnya kebaikan yang Allah nak kurniakan kepada orang-orang yang beriman. Baik. Jadi dari ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan, iaitulah kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa. Jadi Allah Ta'ala telah meletakkan kewajipan terhadap kita hamba-hamba Allah Ta'ala untuk berpuasa. Maka berpuasa ni adalah sesuatu ibadah yang diwajibkan dan termasuk salah satu daripada rukun Islam kita. Maka rukun Islam selain daripada mengucap 2 kalimah syahadah, solat 5 waktu sehari semalam, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian juga yang lain-lain. Jadi wajib bagi seorang Muslim bila dia dah mengaku dirinya beriman, maka dia kena berpuasa. Dia wajib berpuasa kecuali yang ada darurat, ada keuzuran seperti sakit ataupun dalam musafir ataupun sebagainya. Maka Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala menyatakan bahawa kutiba alaikumus siyam, sebagaimana Allah SWT menyebutkan tentang banyaknya hukum hakam dalam Al-Quran, maka Allah juga menyatakan tentang kewajipan berpuasa terhadap orang mukmin. Maka tak ada perselisihan pendapat mengenai wajib. Wajibnya puasa ni semua orang mukmin wajib berpuasa. Maka sebagaimana disebutkan bahawa ketika awal-awal Islam ini telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW di Mekah, belum ada syariat puasa. Sampailah Nabi tiba di Madinah, barulah ada syariat puasa. Jadi subhanallah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah pun mensyariatkan kita berpuasa dengan sebagaimana kita sebut, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, dengan syariat yang telah Allah tetapkan di zaman umat Nabi Muhammad SAW. Dan puasa ini seperti mana orang-orang yang telah diwajibkan ke atas kamu sebelum daripada kamu. Jadi para jemaah sekalian, jika kita lihat dalam surah Al-Fatihah, kita membaca dalam surah Al-Fatihah setiap hari 17 kali surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah itu ada doa, ihdinas siratal mustaqim. Kita berdoa pada Allah SWT, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ya siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat ke atas mereka. Baik. Jadi sebenarnya kita berdoa pada Allah Ta'ala setiap hari untuk Allah tunjukkan kepada kita jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang membawa kita kepada kebaikan dunia dan akhirat. Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitulah jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa dia orang-orang yang Allah telah beri nikmat ni? Antaranya para rasul, para nabi, para salihin, para muttaqin dan sebagainya. Jadi orang-orang yang Allah Ta'ala beri nikmat ni adalah orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang disebutkan tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang saleh. Maka kita minta hari-hari pada Allah 17 kali sehari, tak kurang. Dalam surah Al-Fatihah kita baca tu belum masuk
luar solat lagi dan sebagainya, untuk kita mendapat petunjuk daripada Allah. Apakah jalan yang menyebabkan seorang tu berjaya dunia dan akhirat. Jadi Allah Ta'ala menjawabnya dalam surah selepas itu, surah Al-Baqarah. Antara jawapan Allah Ta'ala, iaitulah kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah Ta'ala bagi kita jawapan dari doa kita. Kita minta petunjuk kan, apa yang menyebabkan ataupun apakah jalan yang menjadikan seperti mana orang-orang yang kau beri nikmat itu berjaya, seperti para nabi, para rasul itu berjaya. Maka caranya, iaitulah kata Allah Ta'ala Al-Quran, iaitu dengan kamu berpuasa. Jadi sebab itulah bila kita berpuasa, kita sedang menuju kejayaan. Kita sedang menuju ke arah kebaikan. Kita sedang menuju ke arah kemuliaan. Ya, apabila kita berpuasa, seperti mana orang-orang terdahulu berpuasa. Siapa yang berpuasa dulu ni? Dalam banyak riwayat, bahkan dalam tafsir menyatakan bahawa umat-umat terdahulu mereka juga berpuasa. Imam Al-Alusi rahimahullah ta'ala menyatakan bahawa para nabi sejak zaman Nabi Adam AS sampai zaman Nabi Muhammad SAW, mereka itu semuanya adalah berpuasa. Jadi menurut Ibnu Abbas dan ramainya di kalangan mufassirin menyatakan orang-orang terdahulu yang beriman, mereka semua berpuasa. Mereka tidak makan, tidak minum, mengikut kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan bahawa terdapat banyak kaedah-kaedah puasa yang sejak dahulu. Ada perbezaan antara umat terdahulu dengan umat Nabi Muhammad SAW dalam puasa. Ada umat terdahulu yang berpuasa seperti mana yang disebutkan, iaitulah puasa Nabi Daud AS. Sehari berpuasa, sehari tak puasa. Sehari puasa, sehari tak puasa. Ada yang macam tu kan. Jadi inilah di antara disebutkan kewajipan berpuasa yang memang ada pada setiap Rasul, tapi mungkin syariatnya sedikit berbeza. Dan bagi kita, alhamdulillah, umat Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala kurniakan dengan Ramadan, bulan berpuasa. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu yang mana diwajibkan kita berpuasa di dalam selama sebulan. Dan bermula bila sampai bila kita puasa? Daripada terbit, daripada waktu subuh sehingga terbit fajar, sampailah waktu kita sebut waktu maghrib, waktu solat fardu maghrib. Masuk waktu subuh dengan sampai masuk waktu maghrib. Itulah syariat yang telah dikhususkan oleh Allah Ta'ala, iaitu masa untuk kita berpuasa. Jadi subhanallah, ada sebenarnya banyak agama-agama lain juga yang berpuasa. Kalau saya sebagai yang mengkaji dalam bidang perbandingan agama, memang kita lihat ada banyak agama lain sebenarnya yang berpuasa, tapi puasa mereka tak ada syariat. Sebagai contohnya, ada agama yang berpuasa dari pukul 12 tengah hari sampailah pagi esok, sampailah waktu selepas mana terbit matahari esok. Jadi ada agama puasa macam tu. Maka kalau dia puasa macam tu, tahap kemuliaannya menjadi tinggi. Ada pula sebagai agama pula yang dia puasa sampai mati. Maknanya kalau dia mati tu, dia kedudukannya paling tinggi di sisi Tuhan. Tapi ini semua adalah puasa-puasa yang dicipta oleh manusia. Puasa yang direka syariatnya oleh manusia sendiri. Sedangkan puasa yang Allah syariatkan itu begitu jauh berbeza sekali dengan ciptaan manusia. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala itu Al-Khaliq. Dia yang maha menciptakan kita, dia mengetahui kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak Allah letakkan satu pertanggungjawaban atas seorang hamba itu melainkan dia mampu menanggungnya. Maka sebab itulah penetapan kepada puasa, syariat puasa itu adalah sesuatu yang menunjukkan kebijaksanaan Allah Ta'ala, Al-Hakim, begitu juga Ar-Rahim, maha penyayangnya Allah SWT, dan Al-Hasib, maha mengukur yang Allah SWT mengetahui akan berapakah tempoh yang sesuai untuk kita berpuasa agar tidak memudaratkan kita, bahkan memberikan manfaat kepada diri dan kehidupan kita. Subhanallah. Jadi sebab tu syariat Islam ni syariat yang sangat indah. Sehingga saya ada jumpa beberapa orang mu'alaf pada tahun lepas, bila tanya tentang mengapa mereka masuk Islam, ada di antara mereka yang menyatakan, saya masuk Islam
disebabkan saya kaji tentang syariat dalam Islam, atau apakah peraturan-peraturan dan perkara-perkara yang mesti dibuat oleh orang Islam. Dan setiap perintah itu adalah perintah yang memberi banyak kebaikan. Sehingga kan saya terfikir, bagaimana kalau ada manusia mampu mencipta sesuatu peraturan sebegini, ya, yang mengetahui hikmahnya dengan begitu tepat sekali, melainkan yang memberikan peraturan itu adalah yang menciptakan manusia. Kerana manusia ni ilmunya terhad, kemampuannya terhad. Kita tak boleh tahu sesuatu perkara yang baik ataupun buruk di sebalik dari perbuatan kita. Kadang-kala macam tu disebabkan maknanya kekurangannya kemampuan kita untuk mengetahui tentang apa hikmah daripada perbuatan tersebut. Kan? Sebagai contohnya puasa. Ada orang yang berpuasa dalam keadaan meletakkan masa dan waktu yang kita sebut tadi tu. Tapi hakikatnya rupa-rupanya puasa itu bukan memberi baik tapi memberi mudarat. Tetapi berbeza dengan syariat Islam, bila Allah Taala mula syariatkan puasa, kita mula subuh sampai masuk azan maghrib. Dan bila masuk je waktu maghrib, maka seorang tu wajib berbuka puasa. Tak boleh dia tahan lagi. Dia kata, saya nak tambah iman lagi lah, pukul 1 pagi baru saya makan. Dia kata, tak boleh, haram, berdosa. Sebab dia dah langgar perintah Allah Ta'ala yang mensyariatkan puasa itu sekadar waktu itu sahaja. Maka dengan waktu itulah dia dapat kebaikan dunia, kesihatan dia dan sebagainya. Begitu juga kebaikan yang besar di hari akhirat. Maka bersyukurlah kita kerana jadi orang mukmin, kerana setiap syariat yang kita lakukan semuanya ada hikmah, ada kebaikan. Dan bila orang non-Muslim tahu kebaikan itu, mereka takjub kerana mereka tahu peraturan atau satu syariat yang ada dalam Islam itu bukan dicipta oleh manusia tapi diturunkan daripada Allah Subhanahu Taala Rabbul Jalil. Maka akhirnya ada akan mereka masuk Islam. Ada juga mereka yang dalam keadaan proses nak masuk Islam, tengah belajar-belajar, mereka pun buat apa yang orang Islam buat. Subhanallah. Jadi itu menunjukkan syariat yang Allah Taala tetapkan itu sangat-sangat hebat. Maka orang beriman patut rasa seronok, bersyukur dan bangga dengan syariat yang ditetapkan, kerana ia bukan sesuatu yang dicipta oleh manusia tapi turun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, bila kita sebut la'allakum tattaqun, baik. La'alla, kata la'alla dalam Quran memiliki beberapa makna. Antaranya ta'lil atau alasan, yang kedua taraji i'dal mukhatab, ataupun maksudnya adalah harapan dari sisi orang yang diajak bicara. Dengan makna ta'lil dapat diartikan bahawa alasan diwajibkannya berpuasa adalah supaya seorang itu yang berpuasa mencapai darjat yang disebut darjat taqwa di sisi Allah Ta'ala. Dengan makna taraji dapat diartikan bahawa puasa, orang yang berpuasa berharap dengan perantaraan puasa ini dapat menjadikan orang itu bertakwa. Dan Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala mengatakan bahawa maksudnya la'allakum tattaqun adalah dengan kamu berpuasa, kamu membina ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Rasa takut, rasa berharap, rasa bergantung kepada Allah Ta'ala, membina rasa takut kepada azab Allah Ta'ala, begitu juga takut kepada kemurkaan Allah Ta'ala, dengan kamu jauhi diri dari perkara yang halal tetapi telah diharamkan Allah di dalam Ramadan. Jadi bulan Ramadan ni Allah haramkan kita perkara yang halal di luar Ramadan. Makan, minum, hubungan dengan seorang suami dengan isteri, ataupun apa lagi perkara yang tak boleh dilakukan saat berpuasa yang membatalkan puasa. Maka Allah tak begitu juga masukkan satu pada rongga dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala benda yang halal dibuat di luar Ramadan, masa pagi, masa siang di bulan Ramadan Allah Ta'ala haramkan. Semua yang halal itu. Apa tujuannya? Sebagai mentarbiah diri kita agar menjadi orang yang bertakwa, orang yang berhati-hati. Iaitu sekiranya kamu boleh meninggalkan perkara yang halal untukku, itu adalah maknanya perkara yang kita susah nak tinggal. Makan, minum, bukan senang nak tinggal kan. Tapi Allah Ta'ala suruh kita tinggalkan. Maka Allah Ta'ala nak beritahu, begitu kamu sukar meninggalkan perkara yang halal ini untukku, tentu sekali lebih senang kamu meninggalkan perkara yang telah aku haramkan untukmu. Contohnya,
Ya, dengan kita puasa boleh tinggal makan, minum. Dia boleh tinggal perkara yang halal di luar Ramadan. Tapi dalam Ramadan kita jaga diri kita dari hal tu. Ya, sebagai latihan supaya lepas ni lebih mudahlah kita meninggalkan perkara yang haram, perkara yang dimurkai oleh Allah, perkara yang keji, perkara yang hina, bahkan perkara-perkara yang syubhah, yang tidak diketahui halal haramnya, dan juga sampai ke tahap meninggalkan hal-hal yang dimurkai atau tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Maka itu antara uh, tafsirannya bagaimana dengan puasa boleh membina ketakwaan, insya-Allah Ta'ala. Imam Al-Baghawi menyatakan, maksudnya iaitu mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa disebabkan puasa. Kerana puasa adalah wasilah menuju takwa. Disebabkan puasa dapat menundukkan nafsu dan mengalahkan syahwat, keinginan. Dan juga sebagian tafsir menyatakan agar kamu berwaspada terhadap syahwat atau keinginan diri kamu. Jadi maksudnya apa? La'allakum tattaqun juga membawa maksud, kata sebagian mufassirin, iaitu dengan puasa nescaya kamu akan jadi orang yang bertakwa. Tetapi ada nilai atau ada puasa-puasanya yang menyebabkan mencapai takwa, tetapi ada juga nilai puasa yang boleh membawa kepada kegagalan. Sebab tu kita kena mendalami apa sebenarnya syariat puasa yang Allah Ta'ala nak bagi tahu ataupun Allah Ta'ala nak suruh kita lakukan agar kita mencapai kepada tahap yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Bila kita sebut tentang takwa, maka seseorang itu mesti maksud takwa itu adalah berhati-hati. Waqawaqi wiqayah. Artinya semakin berhati-hati dalam kehidupan kita. Dengan berpuasa Allah Ta'ala latih diri kita. Dengan kita puasa, maka kita punya keinginan akan mengecil dan menjadi halus sekali. Sehingga akan menyebabkan apa yang kita inginkan. Contoh hari-hari kita nak makan, nak minum. Dengan kita berpuasa, keinginan itu menjadi berkurangan. Itulah juga dalam keinginan yang lain. Maka masa berpuasa inilah Allah didik kita untuk letakkan keinginan kita itu jauh daripada ataupun lebih rendah daripada perintah Allah Ta'ala. Supaya apa? Selepas ini, lepas daripada Ramadan, kamu jadi orang yang bertakwa. Kamu akan letakkan perintah Allah dahulu sebelum keinginan kamu. Bukan keinginan dahulu sebelum perintah Allah. Ada orang yang mengikut hawa nafsu kan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, afamanittakhadha ilahahu hawa. Kamu lihat ada tak orang di dunia ni yang mereka ini menjadikan keinginan mereka sebagai ilah, sebagai sembahan mereka, melainkan ataupun meletakkan Allah Ta'ala lebih rendah daripada keinginan mereka. Itu yang jadi apa? Ada orang sanggup menggadaikan agama untuk mendapat keuntungan dunia. Ada orang sanggup menggadaikan iman dia untuk mendapat kekayaan dan juga kepuasan kehidupan dunia. Sedangkan ada orang pula yang sebaliknya sanggup menggadaikan kesenangan dunia untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak jadi orang macam tu. Sanggup untuk kita letakkan keinginan kita dan dunia kita lebih rendah berbanding perintah ataupun disebutkan dengan kesukaan Allah Ta'ala. Maka kita letak Allah dahulu sebelum apa yang lain. Maka dengan itulah puasa mendidik kita ke arah semikian. Jadi jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Balik kepada tadi, maka kita melihat bagaimana subhanallah pada saat seseorang itu berpuasa dia membina ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana untuk jadikan puasa kita tidak sia-sia? Sebelum tu kita kena tahu, ada orang yang berpuasa, kata Nabi SAW, rubba sa'im hadzuhu min siyamihi al-ju' wal-atash. Ada orang berkata, aku puasa sama je, tak ada pun berubah, tak ada pun jadi lebih baik, sama je. Jadi Nabi SAW memberitahu awal lagi sebenarnya. Bila Allah Ta'ala sebut, wahai orang beriman, bila telah diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana orang terdahulu, nescaya dengan puasa itu, la'alla tu juga membawa maksud nescaya kamu bila puasa kamu akan jadi orang bertakwa. Tetapi ada orang dia puasa sama je perangai dia, tak bertambah juga ketakwaan, masih lagi tinggalkan solat, masih lagi derhaka mak ayah, masih lagi menipu orang lain, masih lagi mencuri harta orang lain. Jadi mengapa puasa tak mengubah diri? Sebab tu Nabi SAW beritahu, rubba sa'im hazzuhu min siyamihi al-ju' wal-atash. Nabi kata sebenarnya ramai sangat orang berpuasa
Ya, kalau kata kita buang tepi orang-orang non-Muslim yang berpuasa, kerana puasa mereka tak ikut syariat Allah Ta'ala, maka puasa mereka tidak dapat apa pun. Ya. Dan rupanya orang beriman puasa pun macam tu juga. Ada orang beriman dengan puasa dapat kebaikan, tapi ada orang beriman tak dapat apa-apa bila dia berpuasa. Itulah sayang sekali. Sebab tu kita jangan jadi orang yang kedua ni, yang berpuasa tapi apa pun tak dapat. Sedangkan orang berpuasa, apa dia dapat jemaah sekalian? Pertama kata Nabi SAW, ya, kullu amali ibnu Adam lahu illa siyam. Setiap amalan anak Adam ni dia ada perkiraan untuk kita. Ya, kalau kita baca Quran, satu huruf Quran kita dapat 10 gandaan pahala. Kalau kita solat jemaah 27 pahala. Kalau kita sedekah satu pada jalan Allah dapat 700 kali lipat pahala. Ini paling kurang. Yang ini disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah 261. Jadi setiap amalan anak Adam ni dah ada perkiraan dia dah. Banyak pun tetapi ada perkiraan dia. Maksudnya ada had dia. Walaupun banyak. Illa siyam. Kecuali puasa kata Nabi SAW. Kerana Allah berfirman, فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. Seorang yang berpuasa ni, kata Allah Ta'ala, kerana kamu berpuasa untukku, maka akulah yang akan menganugerahkan pahala sebagaimana aku kehendaki kepada dia, kepada diri hamba itu. Jadi maksudnya, amalan lain ada perkiraan pahala kecuali puasa. Kerana puasa ni berarti pahala puasa ni sangat besar, sangat hebat, sangat banyak, menjadi bekalan akhirat yang cukup hebat sehingga seorang tu kata Nabi SAW boleh disebabkan puasanya dan dia menjaga ketaatan pada Allah yang lain, disebabkan amalan lain dia tak mampu nak buat. Mungkin dia nak solat banyak tak mampu, dia nak sedekah banyak tak mampu kerana kekurangan harta atau sebagainya. Tetapi dia mampu berpuasa dengan puasa yang paling baik di sisi Allah. Maka disebabkan itu dia masuk syurga Allah. Akan dipersilakan dia masuk syurga melalui babur rayyan, pintu ar-rayyan, yang khusus bagi orang yang mantap, yang hebat puasanya di sisi Allah. Itu dia. Mana besar nilai puasa. Yang kedua, dengan puasa diampunkan dosa kita siang dan malam. Sehingga Nabi kata, man sama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa puasa Ramadan penuh iman, penuh pengharapan, Allah akan ampunkan semua dosanya dari siang dia berpuasa tu sampailah waktu akil balik dia dulu. Jadi maksudnya apa? Habis dosa-dosanya terhapus selama tempoh yang sangat panjang. Dan begitu lagi yang kedua. Man qama Ramadan. Siapa yang bangunkan malam Ramadan. Seperti semain tarawih, semain witir, semain tahajud. Iman wa ihtisaba, penuh iman, penuh pengharapan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah akan ampunkan semua dosa dia dari malam tu sampailah waktu dia akil balik dulu. Jadi maksudnya siang malam kita diampunkan, siang malam. Sebab itulah dalam hadis Bukhari menceritakan bagaimana pada bulan Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala itqa'u minan nar, Allah Taala fi kulli yaum fi syahr Ramadan kama qala Nabi SAW. Pada setiap hari dalam bulan Ramadan Allah Taala mengampunkan beberapa, maknanya hamba-hamba dia beberapa orang sehingga mereka dilepaskan daripada api neraka. Dan pastinya bila lepas api neraka mereka masuk syurga Allah Ta'ala. Subhanallah. Jadi sebab itulah Ramadan ni begitu besar kelebihan. Dapat pahala yang besar sampai boleh masuk syurga dengan hasanah Ramadan, puasa yang kita lakukan. Begitu juga dengan melakukan puasa itu diampuni dosa, mendirikan solat tarawih diampuni dosa. Ya Allah, diangkat darjat kepada takwa, menjadi orang yang paling dekat dengan Allah. Takwa ni adalah kedudukan manusia yang paling tinggi dan di kalangan semua manusia. Kita ni level kita bukan dengan harta kita. Ada orang dia faham, oh harta aku banyak, level aku lebih tinggi dari orang. Ataupun keturunan aku lebih bagus, maka lebih tinggi kemuliaanku berbanding dia. Ataupun warna kulit aku lebih cerah, aku lebih mulia daripada dia. Ataupun aku lebih kaya daripada dia, maka aku lebih mulia. Itu, ataupun aku lebih banyak pangkat pada dia, dia tak ada pangkat, maka aku lebih mulia pada dia. Semua tu sebenarnya tak menunjukkan apa pun kemuliaan. Di sisi Allah Subhanahu Taala hanya satu je yang Allah Taala tengok. Bukan harta, bukan pangkat, bukan warna kulit, bukan bangsa,
Tidak ada erti bangsa ni lebih mulia dari bangsa ni, tak ada. Tapi Allah Ta'ala beritahu apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala di kalangan kamu adalah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Jadi siapa yang takwanya tinggi, tak kira dia bangsa apa, ya, takwa dia lebih tinggi di sisi Allah Ta'ala. Dia berhati-hati dalam perbuatan dia, perkataan dia, percakapan dia, penglihatannya lebih tinggi berbanding orang lain, maka dialah lebih tinggi mulianya di sisi Allah berbanding orang lain. Walaupun dia tak ada harta, walaupun dia tak ada pangkat, dia tak ada darjat, walaupun dia berkulit yang tak cerah, tapi tetap dia yang paling mulia di sisi Allah. Contohnya siapa teman sekalian? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah contoh. Bilal bin Rabah keturunan hamba. Ya, Bilal bin Rabah berkulit gelap, Bilal orang Habsyi. Bilal bin Rabah, ya, dia bukan di kalangan orang Arab, dia tak ada pangkat apa pun. Bilal bin Rabah seorang yang maknanya apa? Berbeza. Maknanya kalau kita hari ni kalau kita pandang orang macam ini yang di kalangan orang yang tak berkemampuan, orang yang hamba, orang yang berkulit gelap, ya, maknanya mungkin ada orang yang berperspektif itulah keadaan orang yang tak ada kemuliaan di dunia, tapi padahal mulianya Bilal bin Rabah di sisi Allah SWT, sehingga dia jalan di dunia, bunyi slipper ni pun dengar dalam syurga Allah Ta'ala. Dia azan di dunia, para malaikat di langit-langit yang tinggi itu, walaupun tak guna mikrofon, tak guna apa pun, suaranya kedengaran sampai ke langit Allah SWT. Masya Allah, tabarakallah. Sehingga hari ni kita sebut orang yang azan, kita panggil Bilal. Sedangkan Bilal itu nama sahabat Nabi. Itulah tanda kemuliaan di sisi Allah. Jadi kita ni jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, kemuliaan kita bukan dari pangkat, dari darjah, dari harta, tetapi kemuliaan kita daripada bagaimana dekatnya kita kepada Allah. Dan cara Allah Ta'ala nak bagi kita mulia adalah dengan kita berpuasa. La'allakum tattaqun. Agar kamu daripada level yang rendah menjadi level yang tinggi di sisi Allah, di dunia dan di akhirat. Ya. Dengan kamu berpuasa, kamu menjadi orang yang bertakwa. Ya. Maka dengan sebab itulah, bila masuk Ramadan, kita dapat kelebihan-kelebihan. Tapi ada orang, semua yang kelebihan yang Allah bagi ni, semua dia tak dapat. Kata Nabi, rubba sa'im hazzuhu min siyamihi al-ju' wal-atash. Dia tak dapat apa pun melainkan dua. Pertama, al-ju', lapar. Yang kedua, atash, iaitu dahaga. Jadi tak ada apa pun dia dapat melainkan dua ni saja. Sebab itulah, ya, Nabi SAW peringat kita, puasa ni ada orang yang berjaya, ada orang yang gagal. Orang yang berjaya macam-macam dia dapat. Atau dengan puasa pun dia boleh masuk syurga Allah Ta'ala dengan izin Allah. Ya, dia boleh jadi orang yang bertakwa, orang yang lain daripada sebelumnya. Tapi ada orang masuk puasa, apa pun dia tak dapat. Kenapa? Sebab diri dia sendiri. Sebab diri dia sendiri tidak mengambil peluang, dan diri sendiri tidak mencari ilmu untuk memahami apakah puasa yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan antaranya macam mana orang boleh gagal dan berpuasa. Yang pertama, apabila dia berpuasa tetapi dia masih melakukan maksiat dan dosa. Itu yang menyebabkan puasanya tak mengubah diri. Puasa tak menjadi orang bertakwa. Puasa tak jadi orang yang mulia. Puasa tak jadi orang yang semakin dekat dengan Allah SWT. Puasa tak menyebabkan dia menjadi orang yang berjaya. Disebabkan masa puasa, dia masih berterusan buat maksiat. Dengan penglihatan dia, dengan pendengarannya, dengan perbuatannya, dengan perkataannya. Ya, seorang anak berpuasa tapi menengking mak ayah dia. Ya, menunjukkan rasa marah pada mak ayah. Maka anak yang derhaka, puasanya tidak ada erti lagi. Tak meningkatkan apa pun pada dirinya. Bahkan dia bukan hanya tak dapat pahala, tapi dosa lagi dia yang dipikul kerana dia mengingkari Allah Ta'ala untuk mentaati ibu ayah. Begitulah juga seorang yang berpuasa, seorang isteri berpuasa tapi berlaku kasar, menengking-nengking pada suaminya. Ya, dia tetap puasa tapi puasanya tidak memberi apa manfaat pun pada dia. Begitu juga seorang suami, seorang ketua keluarga menzalimi ahli keluarganya, ya, anak dan isterinya, maka puasanya tidak memberi manfaat bagi dia. Masa puasa kata Nabi SAW, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Dalam hadis sahih Bukhari, Nabi kata,
Satu orang yang sedang berpuasa tapi dia tak boleh tinggal kata-kata menipu. Dia suka menipu orang. Dan dia suka wala amal lebih, dia suka curi benda orang, menipu untuk apa? Untuk ambil barang orang, curi harta orang, curi tanah orang, curi duit orang, curi harta anak yatim, dan sebagainya. Masa puasa ni, maka Allah Ta'ala tak nak apa pun daripada puasa dia. Ya? Dia tahan lapar dahaga, tu semua Allah tolak. Tak ada apa pun dia dapat. Jadi rugilah puasa. Ni yang pertama. Yang kedua, puasa macam mana? Puasa tetapi meninggalkan solat. Ya? Kata Nabi SAW pada hari akhirat, inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah salatuhu. Pada hari akhirat, amalan pertama sekali yang Allah Ta'ala akan hisab adalah solat seorang hamba. Jadi puasalah macam mana pun, zakatlah banyak mana pun, hajilah banyak mana pun, tapi tak semayang, maka tak payah. Seluruh amalan lain tu tak dihisab. Yang dihisab hanyalah daripada solat dahulu. Awal, itu pertama sekali akan dihisab. Kalau rosaknya solat tu, yang lain tak ada dah. Jadi sebab itulah kerugian yang besarnya orang yang dia buat ibadah lain tapi solat dia tak jaga. Pergi haji dia bagus, balik tak semayang. Tak ada pergi semayang, tak ada jaga semayang. Astagfirullah. Tapi orang tanya, kenapa tak semayang ni? Dia kata, saya dah pergi Mekah, dah semayang Masjid Haram. Satu solat bersamaan 100,000 kali solat. Jadi saya kira-kira semayang saya 50 tahun tak payah semayang, dia kata. Jadi aku pun tak payah semayang, dia kata. Jadi tinggal solat terus. Sebab apa? Dah rasa selesa dah. Dah buat haji cukup dah. Ada orang berpuasa tapi tak semayang. Ada orang yang berzakat, banyak zakat dia, tapi tak semayang. Maka tak ada makna. Kerana kata Nabi, pertama sekali Allah akan hisab adalah solat. Kalau solat fardunya subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak bagus, maka yang lain tu baguslah yang lain. Tapi kalau subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak tu kurang baik, maka akan ditengok solat sunat ni. Sebab tu kita bila semayang tarawih, sebelum kita semayang tarawih, kita dah solat isyak berjemaah. Sebelum kita semayang tarawih, solatlah 2 rakaat selepas isyak. Itu adalah solat yang akan menampung kekurangan solat isyak kita. Solat ba'diyah. Maka jangan terlupa, jangan tinggal dulu. Sebab sayang sekali bila nak semayang tarawih, lepas semayang isyak semua duduk, dia tak semayang sunat ba'diyah isyak. Kadang rasa menyangkakan, itu sikit je tak, sunat je tak payah buat. Rugi sangat. Sedangkan itulah yang akan menampung kekurangan fardu kita. Jadi bila kita dah bila seorang tu puasa, mestilah dijaga solat. Jangan seorang tu puasa tapi tak solat, maka puasanya tak ada manfaat. Begitulah juga seorang yang puasa tapi melalaikan solat. Dia puasa bagus dah, tapi dia semayang zuhur, dah angkat takbir zuhur, Allahu Akbar, terus azan isyak, azan asar, Allahu Akbar, dah asar dah masuk. Dia kata tak apa, Allah maafkan, dah angkat takbir sebelum asar. Dia kata sebenarnya itulah yang Allah Ta'ala tak suka. Alladzina hum an salatihim sahun. Allah Ta'ala murka pada orang yang solat tapi suka melengahkan solat tanpa ada sebab. Maka solat adalah perkara yang kedua mesti dijaga. Kalau seorang tu puasa tapi tak solat, maka dia tak dapat apa manfaat. Yang ketiga, ketika dia berpuasa, hendaklah ditinggalkan perkara yang lalai ataupun perkara yang disebut sebagai lara. Kerana itulah yang akan merosakkan puasa seseorang. Walaupun dia kata, alah ni biasa je, tengok YouTube je pun, kan? Ataupun tengok filem je, tengok cerita Rama, tengok Korea, kan? Tapi sebenarnya perkara-perkara itu boleh menyebabkan rosaknya puasa. Tak mencapai ketakwaan, tak mencapai kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Hilang pahala-pahala. Sebab tu berhati-hati masa Ramadan, apa yang kita nak tengok, apa yang kita nak dengar, apa yang kita nak cakap. Apabila kita, contohnya, satu orang tu dia kata, saya tak ada apa nak buat hari ni. Hari ni saya layan movie je lah. Saya layan movie. Masa layan movie tu pertama, lara dah. Kata Nabi SAW, innamas siyam minal lagwi warrafath. Puasa yang Allah Ta'ala suruh kita puasa bukan hanya tahan lapar dahaga. Tetapi kata Nabi, puasa yang Allah suruh kita puasa adalah puasa untuk tinggal dosa, tinggal perkara yang sia-sia, yang lara, yang melalaikan kita kepada Allah. Warrafath, dan tinggal hal yang kotor, yang keji. Itulah nilai puasa sebenar. Kalau orang puasa tapi masih lagi tengok benda-benda yang melekakan, melalaikan, bahkan sampai ke tahap membawa dosa,
maka sia-sialah puasa ini. So, berhati-hati apa yang kita nak tengok dekat media sosial. Sebaiknya kita buanglah. Ramadan ni kita jauhkan. Itu juga televisyen kan. Tak ada apa nak buat, tengok ceramah pagi sampai ke petang. Ya, tak ada benda nak buat, tengok Korea. Sekarang ni ada Netflix pula. Tak habis-habis cerita tu sampai ke maghrib dia boleh tengok. Jadi rugilah. Puasanya akan jadi sia-sia. Puasanya akan jadi satu yang tak bermanfaat. Ya, kerana sebenarnya puasa nak mendidik diri meninggalkan perkara yang sia-sia. Tapi dia masa puasa lah buat benda yang sia-sia. Nampak? Jadi tak batal puasa dia. Cuma apa yang berlaku, pahala puasanya boleh terbatal. Samalah juga kalau orang kata, oh dia tak ada, saya tak tengok movie, tak tengok screen semua. Tapi saya tidur je. Ya. Tidur memang dapat pahala masa puasa. Contohnya tidur, dipanggil qailulah, tidur sekejap. Tidur setengah jam, tidur sejam, tidur 2 jam. Okey lah. Ini dia bantai tidur 9 jam. Daripada lepas subuh sampai azan maghrib, dia bangun. Kan? Jadi itu apa maknanya puasa kalau begitu? Tak ada manfaat. Jadi ini satu kerugian yang besar. Sebab tu 3 perkara tadi kita ingat. Jangan masa puasa kita. Puasa kalau jadi sia-sia, pertama, bila masa puasa buat dosa. Yang kedua, masa puasa melalaikan sampai meninggalkan solat. Yang tiga, masa puasa buat perkara yang larang, perkara yang sia-sia. Dan yang keempat, masa puasa tidak sabar. Itu pun sama. Puasa tak sabar. Contoh tak sabar pertama, masa puasa kerja nak marah je orang. Marah orang. Sedangkan Nabi kata apa? Kalau saat puasa sampai ada orang yang cari pasal dengan kamu, gaduh dengan kamu, kamu kena cakap apa? Inni sa'im. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Tahan daripada pergaduhan, dari hal-hal yang rosak. Ya, maka begitulah juga dalam saat puasa kita sabarlah dengan orang, pasangan kita, sabar dengan orang sekeliling kita. Kan? Masa puasa ni jam pula jalan, sabar. Masa puasa ni pula kan macam-macam ujian, sabar. Kerana puasa ni mendidik kita untuk sabar kepada Allah Ta'ala. Jangan seorang tu masa puasa lah dia marah, dia tak boleh tahan kesabaran dia. Sehingga kan dia jadi orang yang marah, bahkan dia jadi orang yang orang kata apa, orang yang tak boleh lah ada langsung ujian masa puasa ni kan. Jadi tak boleh, kita kena tahan kesabaran kerana semua tu akan menyebabkan rosak ataupun hilang hasanah puasa kita. Baik, ini contoh-contoh. Baik, jadi macam mana pula puasa yang mencapai takwa? Ni kita nak tahu. Berdasarkan banyak daripada kumpulan hadis-hadis serta peringatan dari para ulama, maka dikumpulkan ada 5 cara macam mana nak bagi puasa kita puasa yang paling terbaik di sisi Allah, puasa yang mencapai ketakwaan di sisi Allah Ta'ala. Pertama sekali, bila kita puasa, jaga hati kita. Hati kita. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyatakan, puasa ada 3 tingkatan. Pertama, puasa awam, puasa khusus, puasa khususil khusus. Ini ada berdasarkan penilaian Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Itu puasa awam, puasa yang dia puasa, tahan lapar dahaga, tak batal puasa dia, tapi pahalanya tak ada. Ini macam kita sebut tadi. Ini pertama, puasa yang sia-sia. Puasa awam. Yang kedua, puasa khusus, puasa orang soleh. Iaitu puasanya bukan hanya puasa, tahan lapar dan dahaga, tahan perkara yang batalkan puasa, tetapi menahan panca indera dia dari buat dosa. Dan panca indera dia daripada buat perkara yang larang, yang melalaikan, iaitu matanya, penglihatannya, pendengarannya dan sebagainya. Tapi tahap ketiga, khususil khusus, adalah bukan hanya menjaga daripada perkara batalkan puasa, menjaga perbuatannya dan panca indera dia dari hal yang batalkan pahala puasa. Tetapi yang ketiga, tahap yang paling tinggi, tahap para anbiya, para muttaqin. Ini yang kita nak capai tahap ni, iaitu dengan puasa sampai menjaga hati supaya tidak lalai kepada Allah. Itu sampai ke situ. Jadi sebab itulah perkara pertama saat puasa, jaga hati kita. Jaga hati kita supaya tidak lalai. Maka sebab itu kita sarankan tadi, kita jangan banyak tengok media sosial, jangan banyak tengok movie, jangan banyak habiskan masa dengan hal-hal yang melalaikan, tapi penuhkanlah dengan hati kita, iaitu pertama, mengingati niat kita berpuasa bukan sebab lain melainkan hanya kerana Allah. Kerana ada orang berpuasa sebab nak tunjuk pada orang, oh ya, aku puasa kan, kamu tak puasa, aku puasa. Nampak? Itu pun boleh jadi sia-sia puasa ni, sehingga dia niat puasanya bukan kerana Allah tapi sebab manusia. Jadi menjadi kerugian dah.
Maka sebab itulah Allah sebut dalam surah Al-Bayyinah ayat kelima, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dan melakukan ibadah dengan mengikhlaskan ibadah kepada-Nya. Jadi maksudnya kita buat apa amal kita dalam Ramadan, beribadahlah semata-mata kerana Allah. Puasa kita, hatta kalau kita sedekah kerana Allah. Ni ada orang kadang sedekah, bagus dah, aku niat sedekah kerana Allah. Tapi dia dah bungkus makanan, dia dah masak kari kambing, dia masuk dalam tupperware, nak bagi jiran dia. Nak tutup tupperware tu dia kata, aku bagi ni ikhlas kepada jiranku kerana Allah. Tapi aku bagi kari kambing, kurang-kurang dia pulangkan balik mesti kari unta, dia kata. Dia macam tu pula kan. Jadi dia panggil anak dia, pergilah bagi kat jiran. Bagi kat jiran, bawa balik bekas tupperware tu. Anak dah bagi kat jiran, tunggu sekejap, dia datang bawa balik bekas tupperware. Jadi anak ni pun bagi balik kat mak dia. Mak dia kata, apa ringan ni? Buka-buka, buah pisang sebiji. Dia pulang balik. Dia balas balik buah pisang. Terus dia kata, menyesal betul aku bagi. Lepas ni aku tak bagi dah kat dia. Along lepas ni jangan bagi jiran tu. Sebab mak bagi dia kari kambing, dia balas pisang dia. Jadi, apa berlaku pada amalan tadi? Haba'an manthura. Niat dia bukan kerana Allah. Tapi niat dia sebab dia nak balas balasan balik. Dia nak manusia menghargai balik. Sama juga orang bagi. Tanya anak dia, bagi kat jiran tu kuih. Balik dia tanya, jiran tu cakap terima kasih tak? Anak dia kata, tak ada pun mak. Esok jangan bagi dah kat dia. Ini bukan mak yang dah dalam, ini mak kat Gunung Everest ni. Jadi dia jenis membuat satu amalan bukan sebab manusia, tapi sebab nak kemuliaan. Bukan sebab Allah Ta'ala, tapi sebab manusia. Sebab nak penghargaan manusia, nak terima kasih manusia. Maka ini satu kerugian yang besar. Janganlah kita ibadah semikian, melainkan kita sentiasa baiki niat kita ibadah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dalam sedekah kita, baik dalam Quran kita, baik dalam apa je kebaikan yang kita buat dalam Ramadan. Yang kedua, nak jadi Ramadan yang terbaik, banyakkan berdoa pada Allah. Para jemaah sekalian, kita tak mampu mencapai satu kebaikan yang besar melainkan dengan izin dan kekuatan yang diberikan oleh Allah. Kita nak capai takwa, kita nak capai ibadah yang konsisten, yang istiqamah, kita nak capai iman yang tinggi, kita minta bantuan dari Allah supaya Allah lorongkan kita kepada kebaikan ini. Maka Ramadan bulan yang berkat dengan doa. Kerana Nabi SAW sendiri dalam hadis yang bertaraf hasan, bagaimana Nabi menyatakan orang yang berpuasa, bila dia berdoa, maka Allah Ta'ala pasti memustajabkan doa. Maka puasa ni doa lah banyak-banyak. Waktu-waktu kosong ni doa kan. Dan antara waktu paling mustajab doa ada dua. Pertama, iaitulah pada waktu sahur. Waktu sahur tu, mana datang belon tu. Baik, waktu sahur tu sambil kita masak, kita doa pada Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak aku, keluarga aku, anak-anak yang taat pada kamu, jaga solat, jaga perintah Allah, bagi kami bahagia dunia akhirat. Doa. Ya? Jangan kita lalai dari doa waktu sahur tu. Sayang sangat. Sebab Allah berfirman dalam hadis sahih, "May yad'uni fa astajib lah." Siapa doa, aku mustajabkan doa dia. Ya? Begitulah juga pada waktu buka puasa. Buka puasa pun sama. Kita pun dah hidang makanan, sementara tunggu nak makan buka puasa tu, doa sama-sama. Abang doa, alung doa, angah doa, ayah doa, dan mak doa, dan aminkan. Boleh. Jadi sayang sekali kalau masa tu dah tak tahu apa nak buat. Dia tunggu depan makanan, tengok nasi tu, tak tahu apa nak buat. Dia pun kira nasi tu. 1, 2, 3. Berat, biji berat nasi tu dia kira. 4, 5. Sampai tak ada benda nak buat. Nampak tu? Kerugian yang besar. Kan? Jadi sebab itulah kita penuhkan Ramadan kita dengan doa. Ini nombor 2. Okay? Yang ketiga. Tadi nombor 2 doa kan. Antaranya doalah dapat rezeki mencapai Lailatul Qadar. Dapat Lailatul Qadar. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita Lailatul Qadar. Begitulah juga yang seterusnya. Yang ketiga, banyakkan baca Quran. Puasa mencapai ketakwaan bila kita penuhkan masa dengan Quran. Bacalah Quran, ya, dan bukan hanya baca dalam bahasa Arab, tapi cubalah juga baca dalam maknanya. Sebahagian kita baca contoh 10-20 muka surat bahasa dalam Quran dalam Arab, ya. Bacalah 1-2 muka surat dalam bahasa Melayu pun tak apa. Jadi sangat rugi kalau kita tak tak laksanakan hal-hal semikian. Maka para jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Ta'ala, antaranya ramai para ulama
Imam Qatadah rahimahullah ta'ala, ini ulama tafsir, ya, ketika masuk Ramadan dia khatamkan Quran 3 hari sekali. 3 hari sekali khatam, 3 hari sekali khatam. Manakala tiba 10 akhir Ramadan dia khatamkan setiap hari sekali. Subhanallah. Imam Mujahid rahimahullah ta'ala, kita ingat imam ni seorang ni, ramai ulama lain memang baca Quran banyak sungguh. Imam Mujahid mengkhatamkan Quran pada Ramadan sebanyak sekali pada setiap malam. Subhanallah. Ya, antaranya ulama, antaranya Imam Malik rahimahullah taala, Imam Malik, ya, yang telah mengajarkan pandangannya dan menjadi mazhab Syafi'i, mazhab Maliki. Ya. Apabila tiba Ramadan, beliau meninggalkan majlis pembacaan hadis kepada beralih kepada Quran, menyibukkan diri dengan Quran. Kerana Ramadan ni bulan Al-Quran. Maka sayang sekali, ya, kalau seorang tu masa Ramadan lah dia jauh daripada Quran. Kalaulah Ramadan seorang tu jauh daripada Quran, bulan lain lagi jauh lah. Jadi sebab itulah masa Ramadan ni lah banyakkan kita baca Quran. Ada lapang je baca Quran, ada lapang baca Quran. InsyaAllah kalau pun tak dapat khatam setiap 3 hari sekali, kurang-kurangnya sebulan ni kita khatam sekali, insyaAllah. Allah bagi berkat pada kita dengan melalui Al-Quran. Yang keempat, nak bagi Ramadan jadi luar biasa, bersedekah dan berilah pertolongan pada orang lain. Ya, banyakkan bersedekah. Kerana Nabi SAW, ya, Nabi SAW pada saat bulan Ramadan ajwadan nas. Nabi ni asalnya adalah memang seseorang yang sangat ajwad, yang seorang yang sangat pemurah, ya. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Tetapi lebih lagi Nabi pemurah ketika bulan Ramadan. Masya-Allah. Jadi kita pun semikianlah. Janganlah waktu Ramadan banyak orang kedekut nak memberikan. Tapi jadilah kita pemurah untuk memberikan. Kerana lebih kita pemurah, lebih Allah yang maha pemurah itu lebih lagi memberikan kita kebaikan. Maka jangan takut bersedekah-sedekahlah. Beri makan buka puasa antaranya dapat hasanah sebagaimana dia dia kata apa, dia beramal seharian kita pun dapat kebaikan, alhamdulillah. Begitulah juga disebutkan kita pun dapat hasanah dia beramal sehari, ya. Maka janganlah meninggalkan amalan ini, kerana sayang sekali kalau ditinggalkan. Berilah kepada orang buka puasa sikit walaupun dengan kuih ataupun apa saja yang sedikit pun tak apalah. Bila dia makan kita dapat pahala lebih, dunia dan akhirat kita dapat kebaikan, ya, insya-Allah. Dan yang terakhir adalah qiyam, ya, qiyamul lail. Malam ini jemaah sekalian, ya, jangan kita tinggalkan tarawih kita. Begitu juga kalau kita dapat solat, kalau boleh solat witir pun dengan imam. Dan kemudian disunatkan kita buat solat yang lain, ya, seperti solat tahajud dan sebagainya. Kalaupun kita tak dapat berjemaah solat tarawih dan sebagainya, kita solatlah sendiri pun tak apa. Yang penting jangan tinggal, dan sayang sekali buatlah minimum pun tak apalah. Kalau tak larat macam ni pun buatlah minimum. Kerana apa? Kerana tak ada lagi pada bulan lain sembahyang tahajud, sembahyang tarawih, melainkan hanya pada Ramadan. Jadi sebab itulah Nabi beritahu siapa yang sembahyang tarawih, hidupkan malam Ramadan, penuh iman dia dan penuh pengharapan, maka Allah Ta'ala akan memberikan dia keampunan dari semua dosa-dosa yang lalu. Masya Allah, tabarakallah. Maka insya-Allah dengan itu kita mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Akhir sekali, para iman dikasihi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menyebutkan tentang puasa yang membawa ketakwaan, maka kita sebolehnya kita amalkanlah yang semikian. Sentiasa jaga hati kita, perbuatan, perkataan kita. Mudah-mudahan kita semua mendapat taufik hidayah dari Allah Ta'ala, puasa yang diberkati oleh Allah, puasa yang mendapat keredaan Allah, puasa yang menjadi asbab terlepasnya kita dari azab di kubur dan di yaumul akhirah. Dan begitulah juga puasa yang membawa kita kepada lebih dekat dan akrab kepada Allah Ta'ala, menjadi orang-orang bertakwa di sisi Allah Ta'ala, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Yang baik insya-Allah, sekiranya saya ada kesilapan, khilaf, saya mohon maaf. Berilah teguran pada saya yang fakir ini. Semoga Allah berkati apa yang dibincangkan dapat kita amalkan dan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' min da'atin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi